Hai, selamat sejahtera kepada dokter dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya Linselinus yang memegang nomor metrik BT 24110009 serta rakan-rakan saya selaku EJK Tajaan yaitu Adam, Rowena dan Shikin akan membincangkan tentang aktiviti kumpulan yaitu yang berkaitan dengan UMS Sprint. Pengenalan bagi perbincangan adalah pada aktiviti UMS Sprint Bakti Siswa Section 8 kali ini akan mengambil sebuah tajuk "A Beauty is Our Duty". Dalam aktiviti ini adalah berkaitan tentang aktiviti membersih pantai Tanjung Lipat. Aktiviti ini akan melibatkan pelajar dari Sekolah Menengah Tun Fat Stephen, College Vocational Likas, pelajar UMS Bakti Siswa Section 8, serta pensyarah program. Oleh itu, anggaran peserta yang akan mengikuti program ini adalah seramai di antara 80 hingga 100 orang peserta. Dalam aktiviti ini akan membawa pelbagai manfaat kepada pelajar tentang kesadaran menjaga kelestarian alam sekitar dan rasa bertanggung jawab dalam setiap individu terhadap alam sekitar serta generasi akan datang. Objektif aktiviti ini pula adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ancaman serius terhadap alam sekitar seperti pencemaran, perubahan iklim, dan penebangan hutan. Objektif yang kedua adalah menggalakkan perpaduan dan kerjasama dalam aktiviti. Seterusnya, dapat meningkatkan interaksi sosial. Akhir sekali, dapat memupuk rasa bertanggung jawab bersama dalam melindungi alam sekitar. Ahli jabatan kuasa tajaan berperanan dalam merancang dan menentukan keperluan tajaan dengan memahami keperluan program dan mengenal pasti jumlah tajaan yang diperlukan. Selain daripada itu, kami juga perlu mencari penaja sekaligus menjadi perantara antara penaja dan ahli jabatan kuasa tertinggi. Kami bertanggung jawab dalam memastikan hubungan yang baik dengan penaja agar program ini dapat dijalan dengan sokongan penuh daripada penaja. Akhir sekali, kami memastikan pengurusan tajaan adalah tulus dan menjaga nama baik semua pihak. Peranan dan tanggung jawab setiap ahli pasukan dalam program ini. Sebagai EJK Tajaan, antara peranan dan juga tanggung jawab yang kami laksanakan sepanjang program ini adalah mencari penaja. EJK Tajaan bertanggung jawab mencari penaja yang berpotensi, seperti syarikat ataupun individu yang berminat untuk menyokong program ini. EJK Tajaan akan mengenal pasti pihak penaja adalah pihak yang relevan dan sesuai dengan matlamat program ini. Seterusnya, kami bertanggung jawab menyediakan proposal tajaan. Proposal tajaan ini merangkumi butiran mengenai acara, objektif, faedah untuk penaja, dan juga package tajaan yang ditawarkan. Selain itu, proposal ini juga adalah digunakan untuk menarik minat penaja. Seterusnya, EJK Tajaan akan bertanggung jawab berunding dengan pihak penaja. Setelah proposal dikemukakan, EJK Tajaan akan berbincang dan juga berunding dengan penaja yang berpotensi berkaitan dengan package tajaan, faedah yang akan diperolehi bersama, dan juga jumlah tajaan yang kami perlukan daripada pihak penaja. Seterusnya, EJK Tajaan akan bertanggung jawab menguruskan sumbangan daripada pihak penaja. Setelah kami berjaya mendapat tajaan, kami akan mengurus dan memastikan segala sumbangan yang diterima seperti keuangan, bantuan, ataupun perkhidmatan akan diproses dengan betul dan diuruskan mengikut keperluan program yang telah ditetapkan. Setelah itu, EJK Tajaan akan menguruskan promosi untuk penaja. EJK Tajaan juga bertanggung jawab
untuk memastikan penaja mendapat manfaat daripada promosi yang telah dijanjikan, yaitu seperti penampilan logo, promosi produk, ataupun ucapan penghargaan dalam program ini. Seterusnya, EJK Tajaan akan menyediakan laporan kepada penaja. Oleh itu, selepas program ini tamat, EJK Tajaan akan menyediakan laporan ataupun dokumentasi yang menunjukkan bagaimana sumbangan mereka telah digunakan serta keberhasilan acara sebagai laporan tanggung jawab dan juga tanda penghargaan. Akhir sekali, EJK Tajaan akan bertanggung jawab mengekalkan hubungan dengan pihak penaja. Hal ini karena adalah penting untuk mengekalkan hubungan yang baik dengan penaja untuk jangka panjang, agar mereka berpotensi untuk menajah program-program yang lain pada masa hadapan. Oleh karena itu, peranan EJK Tajaan ini adalah sangat penting dalam memastikan sumber keuangan dan sokongan bagi menjayakan program serta membina hubungan yang baik dengan pihak luar. Di samping itu, EJK Tajaan juga memainkan peranan yang penting dalam mengurus dan memastikan kejayaan aspek tajaan dalam program. Soalan 3. Kepentingan kerja berpasukan dalam menjayakan program beach cleaning. Antara kepentingan kerja berpasukan dalam menjayakan program ini adalah dapat meningkatkan produktiviti kerja dengan lebih berkesan. Kerja berpasukan membolehkan ahli membagikan tugas dan berkongsi tanggung jawab dengan berkesan, dan dapat meningkatkan produktiviti keseluruhan kerja berpasukan. Setiap ahli dapat memberikan perhatian dan fokus mereka hanya pada tugas tertentu yang sesuai dengan kepakaran mereka, dan akhirnya menjadikan proses kerja tersebut menjadi lebih lancar. Selain itu, kerja berpasukan dapat menggalakkan penciptaan ide yang lebih kreatif. Dalam kerja berpasukan, setiap ahli kumpulan adalah berpeluang untuk berkongsi ide dan juga pandangan mereka yang berbeza-beza. Oleh yang demikian, ini dapat membantu mencetuskan ide-ide baru yang kreatif dan juga dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan yang lebih inovatif, karena setiap ahli menyumbang perspektif mereka yang unik. Kepentingan yang seterusnya ialah dapat meningkatkan kemahiran komunikasi ahli kumpulan. Hal ini karena kerja berpasukan adalah memerlukan komunikasi yang berkesan untuk menyelaraskan tindakan dan juga memahami peranan masing-masing dalam kumpulan. Dengan ini, setiap ahli pasukan dapat memperbaiki ataupun meningkatkan kemahiran komunikasi mereka melalui kerjasama dan juga interaksi secara langsung. Antara contoh bagaimana kami sebagai EJK Tajaan bekerjasama untuk memastikan program ini, beach cleaning, berjalan dengan lancar dan selamat adalah dengan berbincang mengenai pengajian tugas, peranan dan juga tanggung jawab masing-masing yang telah dilakukan secara lisan maupun bukan lisan. Kami berbincang dengan penuh perhatian, memberikan fokus dan juga saling menghormati pendapat setiap ahli dalam kumpulan dengan begitu teratur. Selain itu, kami juga saling bekerjasama dalam menyiapkan tugasan masing-masing. Setiap ahli EJK Tajaan telah memberikan bantuan, nasihat, dan juga pendapat kepada ahli kumpulan lain yang kekurangan ide untuk menyiapkan tugasan mereka. Seterusnya, kami juga sentiasa bekerjasama untuk memastikan kejayaan dalam setiap pengurusan yang melibatkan aspek tajaan dalam program beach cleaning ini, seperti aspek sumber keuangan dan juga sokongan daripada pihak penaja. Oleh yang demikian, setiap ahli kumpulan EJK Tajaan juga telah memberikan kerjasama dengan penuh tanggung jawab
dan diharapkan program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Adam bin Abdullah. Saya merupakan Ketua Ahli Kumpulan EJK Tajaan. Dalam video ini, saya akan berkongsi secara terperinci mengenai peranan saya dan juga bagaimana kami sekumpulan bekerjasama untuk menjayakan program ini. Sebagai Ketua EJK Tajaan, tanggungjawab utama saya adalah untuk mendapatkan dana dan mendapatkan sokongan sumber yang diperlukan untuk memastikan program kami ini dapat berjalan dengan baik. Kami semua tahu bahawa tanpa sumber yang mencukupi, amatlah sukar bagi kami untuk memenuhi semua keperluan yang ada. Jadi, mari kita lihat langkah-langkah yang kami ambil untuk mencapai matlamat kami. Langkah pertama yang perlu kami ambil adalah mengenal pasti sumber tajaan yang berpotensi. Dalam usaha ini, kami telah melakukan penyelidikan yang mendalam untuk mengenal pasti pelbagai syarikat tempatan serta NGO yang mempunyai kepedulian dan komitmen terhadap pemeliharaan alam sekitar. Dengan membina rangkaian yang kokoh ini, kami dapat menggalakkan lebih banyak sokongan dari mereka yang ingin berkolaborasi dalam program ini. Setelah mengenal pasti sumber-sumber tersebut, langkah seterusnya adalah mengembangkan pelan tajaan yang jelas dan terperinci. Pelan ini akan merangkumi jenis sumbangan yang kita perlukan, sama ada dalam bentuk kewangan, bahan ataupun perkhidmatan. Dengan adanya pelan yang terperinci, penaja akan lebih memahami bagaimana mereka dapat menyumbang dan membantu menjayakan program kami dengan cara yang paling berkesan. Di samping itu, saya percaya bahawa komunikasi yang baik adalah kunci kepada kejayaan dalam proses mendapatkan dana. Oleh itu, saya akan mengambil inisiatif untuk menghubungi penaja secara langsung dan menerangkan dengan jelas visi serta manfaat program kami kepada mereka. Tujuan kami bukan sekadar untuk mendapatkan sumbangan, tetapi juga untuk membina hubungan yang berterusan dan bermakna dengan setiap penaja yang terlibat. Sebaik saja menerima sumber-sumber yang diperlukan, tugas seterusnya adalah untuk mengurus dan mengagih kepada semua ahli kumpulan. Saya akan memastikan semua sumber yang diterima dikendalikan dengan baik dan diedarkan kepada setiap ahli pasukan. Ini penting supaya setiap orang tahu cara menggunakan sumber yang mereka terima dengan sebaik mungkin. Namun, kami tidak dapat menafikan bahawa cabaran mungkin akan timbul sepanjang proses ini. Jika terdapat sebarang isu dengan penaja seperti kelewatan dalam pengagihan atau masalah lain yang mungkin akan muncul, saya akan cuba untuk mencari penyelesaian yang efektif. Ini mungkin termasuk mencari penaja alternatif atau merancang semula langkah-langkah yang kami harus buat untuk memastikan program ini tetap berjalan lancar. Setelah program ini selesai, tanggungjawab saya tidak berakhir di sini. Saya akan menyediakan laporan yang lengkap dan terperinci mengenai hasil program serta bagaimana sumbangan yang diterima telah digunakan. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan transparansi kepada semua pihak. Selain daripada itu, kami juga akan memberi penghargaan kepada penaja yang telah menyokong program kami supaya mereka merasa dihargai dan memahami betapa berartinya sokongan mereka terhadap program kita. Dengan melaksanakan semua peranan ini, saya yakin bahawa kami semua dapat memastikan program kami berjalan dengan lancar dan dapat memberi impak yang positif kepada alam sekitar kita. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya adalah cabaran-cabaran yang kami hadapi sebagai EJK Tajaan. Dalam sebagai EJK Tajaan ini, kami mempunyai masalah yaitu permasalahan dalam mencari penaja. Karena mencari penaja ini bukannya perkara yang senang, dan kami akan menerima penerimaan dan penolakan daripada para penaja yang kami pilih. Cabaran yang kedua adalah kami berfikir bahawa bagaimana kami akan melakukan hubungan yang baik antara pelajar dan penaja. Karena terdapat penaja yang berfikir dan memberikan syarat-syarat seperti apakah yang pelajar bakal sumbangkan kepada penaja sekiranya penaja menerima pelawanan kami untuk meminta tajaan. Di samping itu, permasalahan yang kami hadapi sebagai EJK Tajaan adalah kami tidak dapat menjangka berapa kewangan yang diperlukan semasa EJK yang lain membuat perangkahan kewangan seperti EJK makanan. Kadang-kadang EJK makanan ini mereka tidak dapat menetapkan
menetapkan harga makanan yang sepatutnya. Dan EJK hadiah pula, mereka tidak dapat menetapkan apakah hadiah yang mereka perlukan dan berapa harga hadiah yang perlu, seperti hamper dan medal dan sebagainya. Akhir sekali adalah kekangan masa belajar. Hal ini demikian karena setiap EJK Tajaan mempunyai masa yang berbeza, seperti masa belajar dan masa masuk kuliah. Oleh itu, kami mempunyai masalah dalam menghantar surat mengikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh ketua EJK kami. Cabaran-cabaran yang mungkin akan kami hadapi ini dapat diatasi dengan kerjasama antara ahli dalam perbincangan atau brainstorming untuk mencari penaja yang sesuai, merancang keperluan budget asal dan juga budget tambahan, mencari nilai tambah yang mampu menarik minat penaja, membuat penyelidikan terhadap penaja yang berpotensi supaya proses permohonan berjalan dengan lancar. Akhir sekali, setiap ahli perlu berfungsi schedule mereka supaya ahli lain dapat membantu ahli yang memiliki kekangan masa. Dengan ini, setiap ahli dapat bersedia untuk membantu ahli mereka yang memerlukan bantuan. Perbincangan antara ahli ini amat penting untuk memastikan setiap ahli dalam EJK Tajaan ini mencapai kata sepakat yang sepenuhnya dalam memilih penaja yang bersesuaian dan mengikut kehendak setiap pihak. Terusnya, merancang keperluan budget tambahan untuk memastikan tidak berlakunya kekurangan bahan yang diperlukan semasa program tersebut. Semasa perbincangan itu juga, setiap ahli di dalam EJK kami ini perlu bersama-sama memikirkan nilai tambah yang boleh menarik perhatian penaja akan permohonan tajaan ini. Lagi pula, dengan adanya nilai tambah tersebut, permohonan kita ini boleh dipertimbangkan ke arah yang positif oleh para penaja. Selain daripada itu, ahli EJK Tajaan perlu mengkaji dan membuat penyelidikan mengenai penaja yang sudah dipilih. Perkara ini mampu membantu kita sebagai pengurus program untuk menarik minat penaja karena kita mengetahui program-program yang akan atau sedang dijalankan atau digerakkan oleh para penaja. Dengan ini, kita boleh membantu para penaja menjalankan program mereka juga sekaligus dengan program yang akan kita jalankan sendiri di bawah pengurusan kita. Saya percaya sebagai seorang pelajar university, jadwal belajar dan juga jadwal hidup seharian kita ini amatlah berbeza antara satu dengan yang lain. Oleh yang demikian, jika ahli-ahli di dalam suatu jawatan kuasa itu berkongsi jadwal mereka bersama dengan ahli yang lain, saya yakin masalah seperti kekangan masa itu tidak berlaku karena tugas yang perlu dijalankan itu dapat dijalankan apabila setiap ahli mencapai kata sepakat dan melakukan tugasnya dengan baik dan saksama. Lagi pula, kekangan masa ini tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Pada pendapat saya, pemimpin yang baik untuk menguruskan program beach cleaning harus memiliki beberapa ciri yang sangat penting.
Ciri-ciri ini bukan saja dapat meningkatkan motivasi dan komitmen ahli pasukan, tetapi juga dapat menjamin keberkesanan program secara keseluruhan. Mari kita lihat beberapa ciri yang saya anggap penting. Pertama sekali, seorang pemimpin harus mempunyai visi yang jelas mengenai matlamat program ini. Dengan memberikan arah yang jelas, ahli pasukan akan lebih memahami tujuan mereka dan merasa lebih terlibat dalam mencapai matlamat tersebut. Visi ini menjadi panduan bagi setiap langkah yang kami ambil. Kemudian, kemahiran komunikasi yang baik adalah satu lagi ciri yang sangat penting. Pemimpin perlu berkomunikasi dengan berkesan, mendengar pendapat ahli pasukan, dan memberikan maklumat yang diperlukan. Komunikasi yang baik bukan saja membina kepercayaan, tetapi juga memastikan semua ahli pasukan merasa dihargai dan didengari. Selain daripada itu, kemampuan untuk memberi inspirasi juga sangat penting. Seseorang pemimpin yang berinspirasi dapat memotivasikan pasukan untuk berusaha lebih keras dan bekerja bersama-sama. Dengan memberi contoh yang baik dan menggalakkan semangat kerja berpasukan, pemimpin dapat meningkatkan komitmen ahli pasukan terhadap program yang kita jalankan. Dalam setiap program, cabaran pasti akan timbul. Oleh itu, pemimpin yang dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan berkesan akan membantu mengekalkan momentum program. Apabila ahli pasukan tahu bahawa pemimpin mereka mampu menangani cabaran, mereka akan merasa lebih yakin dan berkomitmen untuk terus berusaha. Akhir sekali, memberi penghargaan kepada ahli pasukan atas usaha mereka adalah satu cara yang berkesan untuk meningkatkan motivasi dan komitmen. Pengiktirafan ini menunjukkan bahawa usaha mereka dihargai dan sangat penting dalam mencapai matlamat program. Setiap usaha, besar atau kecil, wajar diiktiraf. Dengan ciri-ciri yang saya berikan tadi, pemimpin dapat mencipta suasana yang positif dan produktif, di mana ahli pasukan merasa termotivasi dan komited untuk bersama-sama menjayakan program ini. Keberkesanan program akan meningkat apabila semua ahli merasa dilibat, dihargai dan bersemangat untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Sekian itu saja daripada kumpulan kami, EJK Tajaan. Terima kasih.